Kita terus lagi dengan aspek kedua dalam subtopik 5.2 iaitu aspek kegemilangan. Okey, aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ni boleh dilihat dalam pembentukan empayar yang luas, pusat penyebaran agama Islam, pusat perdagangan, pengurusan perdagangan serta hubungan luar. Okey. Empayar yang luas. Okey, sebenarnya empayar Kesultanan Melayu Melaka ni meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan juga kawasan pantai timur Sumatera. Okey, empayar ini terdiri daripada tanah jajahan dan juga naungan. Okey, so dalam aspek kegemilangan empayar yang luas ni, kita nak tahu mengenai cara pembentukan empayar, bagaimana empayar itu dibentuk. Okey, apa kepentingan pembentukan empayar ni dan bagaimana cara pentadbirannya. Okey, yang pertama, empayar ni dibentuk melalui penaklukan. Okey, penaklukan. Okey, kenapa penaklukan dilakukan? Penaklukan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan juga kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, contoh kawasan taklukan di semenanjung Tanah Melayu ialah Kuala, Ninggi, Beruas, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Okey, manakala kawasan taklukan di Sumatera pula ialah Siak, Rokan, Kampar dan Pupat. Okey. Okey, cara pembentukan empayar yang kedua pula ialah perkahwinan. Okey, perkahwinan. Okey, perkahwinan ni berlaku antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain. Okey, pembentukan empayar melalui perkahwinan ini dapat mengukuhkan lagi hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan lain. Okey, contoh dia perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Majapahit, Raden Galuh Cendera Kirana, menyebabkan pengaruh Melaka semakin meluas. Okey, cara ketiga pula ialah terdapat pemerintahan kerajaan lain. Cara ketiga ialah naungan. Okey, naungan ni maksudnya pemerintah kerajaan lain rela bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya mereka secara sukarela nak duduk di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Dan raja yang berada di bawah naungan Melaka ditabalkan oleh Sultan Melaka. So, antara kerajaan yang rela bernaung termasuklah Linggar, Patani dan Kedah. Okey, so itulah cara pembentukan empayar. Okey. Okey, so apa kepentingan yang Melaka dapat dengan meluaskan empayar dia? Okay, yang pertama, dia ada 4 kepentingan, ada dari sudut 4 sudut. Okay, politik, ekonomi, sosial dan juga agama. Okay. Dari segi politik, Melaka dapat meluaskan wilayah dan jajahan takluk dia. Dan dia dapat mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk. Di samping tu, Melaka dapat menyekat pengaruh kuasa serantau seperti Siam, Majapahit dan Pasai. Okey, manakala dari segi aspek ekonomi, Melaka akan menerima hadiah dalam bentuk wang, emas, timah dan juga bantuan ketenteraan daripada negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan yang berada di bawah takluknya. Okey, selain itu, Melaka juga akan dapat bekalan seperti hasil pertanian, rempah ratus dan biji timah untuk kepentingan perdagangan di Pelabuhan Melaka. Okey, manakala dari kepentingan dari sudut sosial pula, okey, berlaku asimilasi budaya tempatan dengan budaya dari luar seperti Arab, Cina, India dan juga alam Melayu yang lain. Seterusnya, mewujudkan masyarakat majmuk di Melaka, okey, di mana masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku dan bangsa. Dan sudut kepentingan yang keempat ialah agama. Jadi, dengan adanya empayar yang luas, mendorong usaha Melaka menyebarkan agama Islam secara meluas. Okay, justru Islam telah berkembang luas ke Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera, Timur Sumatera dan juga Patani. Okay? So, ada banyak kepentingan dia, banyak kelebihan dia. Okay, so bagaimana empayar yang luas ini ditadbir? Bagaimana Melaka mentadbir empayar ini? Okey, ada 3 jenis pentadbiran dia. Okey, pentadbiran pusat, kawasan naungan dan kawasan jajahan.
So kalau pentadbiran pusat ni pentadbiran yang terletak di Melaka lah. Okey, di mana tempat raja bersemayam dan dibantu oleh pembesar pusat, terutamanya pembesar berempat. Okey. Manakala pentadbiran kawasan naungan, naungan ni ialah kawasan yang mengakui ketuanan Melaka tadi. Jadi biasanya kawasan naungan ni dia akan hantar ufti lah kepada Melaka. So biasanya pemerintahan di kawasan naungan ni diketuai oleh pemerintah negeri berkenaan dan dibantu oleh pembesar tempatan. Okey, yang ketiga ialah pentadbiran kawasan jajahan. Okey, kawasan jajahan ni pentadbirannya diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Okey. Jadi so inilah aspek kegemilangan yang pertama. Jadi dengan cara inilah Melaka menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan gemilang di alam Melayu. Maka kita patut berbangga dengan kejayaan dan kegemilangan Sultan Alam Melayu tersebut. Okey, aspek kedua pula ialah pusat penyebaran agama Islam. Okey. Okey, jadi sebenarnya Melaka bukanlah kerajaan yang paling awal menerima pengaruh agama Islam di alam Melayu. Okey, negara yang paling kerajaan yang awal menerima agama Islam di alam Melayu ialah Samudra Pasai dan Perak. Okey, namun pengislaman pemerintah di Melaka telah menjadikan Melaka muncul sebagai pusat penyebaran yang unggul di alam Melayu pada abad ke-15. Okey, so pusat penyebaran agama Melayu kita nak tengok cara penyebaran. Okey, bagaimana Islam disebarkan dan apa kesan penyebaran tersebut. Okey, yang pertama ialah melalui pengislaman pemerintah. Okey, so bila Sultan Melaka memeluk agama Islam, maka secara tak langsung pembesar dan rakyat akan ikut. Okey, sebagai contoh pemerintahan Sultan Iskandar Shah dan juga Sultan Muzaffar Shah. Okey, yang kedua, perkahwinan. Perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri kerajaan lain yang telah Islam lebih awal. Okey, seperti perkahwinan puteri Sultan Mansur Shah dengan putera Raja Siak. Okey, yang silap. Okey. Aspek kedua ialah pusat penyebaran agama Islam. Okey. Jadi setelah pemerintah Melaka menganut agama Islam, maka seterusnya Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang unggul di alam Melayu. Okey. So terdapat 5 cara penyebaran agama Islam di Melaka. Okey, yang pertama ialah pengislaman pemerintah. Maksudnya pemerintah Melaka memeluk agama Islam, maka diikuti oleh pembesar dan rakyat. Okey, yang kedua, perkahwinan. Okey, perkahwinan ini adalah perkahwinan puteri Sultan Melaka dengan putera kerajaan lain. Okey, seperti contoh puteri Sultan Mansur Shah berkahwin dengan putera Raja Siak. Okey, yang ketiga, peranan ulama dan mubalik. Jadi pemerintah Melaka menghantar ulama dan mubalik ke seluruh kawasan pengaruh dia. Jadi ulama dan mubalik ni akan mengajarlah mengenai agama. Okey. Dan begitu juga ulama dari Timur Tengah dan India mengajar tasawuf dan sufi. Sebagai contoh, Sultan Alauddin Riayat Shah menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan Indragiri tentang hal ehwal agama. Yang seterusnya, yang keempat, agama Islam juga turut disebarkan melalui perdagangan. So Islam sampai di Melaka melalui pedagang Arab, Cina dan India. Selain berjual beli, mereka mempunyai sifat mubalik yang mendorong penyebaran Islam. Dan bila Islam dah tersebar di Melaka, so dari Melaka pula pedagang-pedagang datang Melaka menyebarkan Islam ke kawasan-kawasan lain yang disinggahi seperti Brunei, Filipina dan juga Kepulauan Indonesia. Dan akhir sekali, perluasan kuasa. Kesultanan Melaka menyebarkan Islam melalui proses perluasan kuasa. Jadi negeri naungan dan jajahan yang berada di bawah taklukan Melaka akan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. So
So bila Islam telah tersebar secara meluas, maka antara kesan penyebaran agama Islam tersebut ialah Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Menjadi tumpuan ulama dan pendakwah, di mana Sultan Melaka menjadi penaung kepada aktiviti dakwah dan perbincangan kitab agama di Melaka. Melaka juga menjadi tempat belajar. Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, madrasah, masjid dan surau menjadi tempat mempelajari Al-Quran dan ilmu tasawuf. Yang ketiga, perkembangan persuratan. Jadi pengaruh Islam terdapat dalam saduran karya sastra dari Arab dan Parsi. Jadi seiring dengan hal ini, berlakulah perkembangan tulisan Jawi dan juga bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu menjadi bahasa persuratan dan bahasa penulisan sampai sekarang. Dan akhir sekali, pemerintahan dan pentadbiran. Pemerintahan dan pentadbiran. Jadi undang-undang Islam terdapat dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Jadi dia Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka ni memberi panduan kepada pemerintah dan pembesar untuk mentadbir dengan baik. Selain itu, ulama memainkan peranan penting dalam hal pentadbiran. Dan jawatan mufti dan kadi juga diwujudkan untuk melicinkan pengurusan agama Islam. So dari situ Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam di alam Melayu. Aspek seterusnya ialah pusat perdagangan. Pelabuhan Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan yang penting dalam mengendalikan perdagangan antara bangsa. Jadi pelabuhan di Melaka ni mempunyai pelbagai fungsi. Antaranya sebagai pelabuhan entrepot yang mengumpulkan barangan dari alam Melayu. So kita nak tengok faktor ataupun aspek pusat Melaka sebagai pusat perdagangan. So faktor dia, kenapa Melaka boleh menjadi pusat perdagangan? Yang pertama ialah kedudukan Melaka yang strategik di tengah laluan antara India dan laluan perdagangan antara India dan China. Jadi bila dia kedudukan Melaka yang strategik ini terletak di Selat Melaka tu menyebabkan Melaka dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Jadi dari situlah Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Selain itu, pelabuhan di Melaka juga menjadi pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan. Barang-barang yang dikumpul diedarkan kepada pedagang luar. Barang tempatan yang dikumpul kat situ diedarkan kepada pedagang luar. Seperti timah, emas, kapur, barus, hasil hutan dan sebagainya. So barang-barang ini diperoleh daripada negeri naungan dan jajahan serta kawasan sekitar alam Melayu. Di samping tu, barang daripada luar juga dibawa masuk ke Melaka. Dan pedagang lain, pedagang tempatan, pedagang luar boleh mendapatkan barangan tersebut. Antara barangan tersebut ialah benang emas, kain pelikat, batu delima, tembika, wangian dan juga bahan makanan. Jadi kepelbagaian barangan yang ada ni membuktikan pelabuhan Melaka sebagai emporium yang maju. Yang ketiga, pelabuhan Melaka dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Pedagang serantau pun ramai, pedagang dari luar pun ramai. Antara pedagang luar ialah Arab, Cina dan Gujarat. Pedagang daripada alam Melayu pula daripada Pasai, Jawa, Brunei. Ada juga pedagang luar lagi dari Pegu, Parsi dan sebagainya. Dan Melaka juga menjadi pusat perkapalan. Di mana pelabuhan Melaka sering dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal besar dan kecil. So kapal kecil pun ada pelbagai jenis kapal lah. Kapal besar pula seperti Jong dan Bahtera. Dan seterusnya, Melaka juga gemilang dari aspek pengurusan perdagangan. Bukan setakat dia jadi pusat perdagangan. Pengurusan perdagangan di Melaka juga menyumbang kepada kegemilangan Melaka. So dalam pengurusan perdagangan, peranan Syah Bandar. Pelabuhan Syah Bandar tu penting. Di mana Syah Bandar ni menguruskan pelabuhan dengan teratur dan cekap.
Jadi Syah Bandar ni lah yang memainkan peranan untuk menjadikan Melaka sebagai peranan entrepot. Dialah yang akan mengurus pasar dan gudang, menjaga kebajikan dan juga keselamatan pedagang. Bukan setakat tu, Syah Bandar juga akan memeriksa alat timbang sukat dan mata wang. Jadi hakim di pelabuhan, mengurus cukai dan membuat peraturan keluar masuk kapal. So dari situ perdagangan di Melaka berjalan secara teratur dan lancar. Yang kedua, cukai perdagangan. Cukai perdagangan di Melaka ni adalah cukai yang sistematik. Cukai barangan dan sistematik. Dia terdapat cukai rasmi dan juga cukai tidak rasmi. Dan cukai di Pelabuhan Melaka ni sebenarnya rendah dan menarik minat pedagang untuk ke Melaka. Jadi pedagang yang datang berdagang ke Melaka perlu mendapatkan cukai dan membuat bayaran surat kebenaran berniaga di pelabuhan. So ada dua jenis cukai, iaitu cukai rasmi, iaitu cukai import yang dikenali sebagai panduan. Kadarnya berbeza-beza mengikut tempat asal pedagang. Yang kedua, cukai tidak rasmi, iaitu dalam bentuk hadiah. Dan biasanya pedagang dari China dan Jepun hanya dikehendaki memberikan hadiah yang nilai yang sama dengan cukai 500. Cukai rasmi dan cukai tidak rasmi. Seterusnya, mata wang, penggunaan mata wang. Jadi urusan jual beli dilakukan di Melaka ni dilakukan ada dua bentuk sebenarnya, pertukaran barang dan penggunaan mata wang. So bila ada penggunaan mata wang, maka perdagangan menjadi lebih lancar. Kalau perdagangan tukar barang ni berlaku antara barangan dari China dengan alam Melayu dan juga barangan Barat dan India. Selebihnya penggunaan mata wang lah melancarkan lagi urusan jual beli. So peringkat awal mata wang yang ada ialah jongkong timah, serbuk emas, kulit siput. Itu awal lah. Dan terdapat juga mata wang dari Pasai, Hormuz dan Kembe yang digunakan. Dan yang aspek keempat ialah orang laut. Peranan orang laut ni juga penting. Orang laut ni adalah antara penduduk asal di kawasan Sungai Bertam lah. Jadi orang laut ni memberi taat setia kepada raja dan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kestabilan kerajaan. Khasnya dalam memastikan urusan perdagangan dapat dijalankan tanpa gangguan. Orang laut ni merupakan pelayar dan penunjuk arah yang cekap. Jadi dia boleh menunjuk arah kapal dagang untuk pergi ke Pelabuhan Melaka. Orang laut juga bertanggungjawab sebagai tentera untuk menjamin keselamatan pedagang di perairan Melaka. Dan yang terakhir ialah kemudahan pelabuhan. Di Melaka, di Pelabuhan Melaka terdapat pelbagai kemudahan yang menarik minat pedagang. Antaranya gudang, tempat menyimpan barang, kemudahan pengangkutan, kemudahan bekalan makanan dan minuman, khidmat membaiki kapal, tempat penginapan, dan Syah Bandar yang menjaga kebajikan pedagang serta kemudahan tempat beribadat. Itulah aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dan satu lagi aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ialah hubungan luar. Di mana Kesultanan Melayu Melaka menjalinkan hubungan luar sama ada dengan kerajaan alam Melayu sendiri dan juga kerajaan luar. So inilah hubungan, bentuk hubungan kerajaan luar dia, hubungan kerajaan dengan alam Melayu dan juga hubungan dengan kerajaan luar. So hubungan dengan kerajaan alam Melayu seperti Pasai, Demak, Majapahit dan Makassar. Di mana hubungan dengan Pasai ni hubungan dia sama taraf. Dan terjalin melalui perkahwinan dan juga berkongsi pendapat dan perbincangan berkaitan agama Islam. Manakala Demak pula hubungannya terjalin disebabkan Majapahit hubungannya terjalin melalui perkahwinan antara pemerintah Melaka dengan Puteri Majapahit, dan hubungan ini dapat mengukuhkan lagi persahabatan dengan Majapahit dan seterusnya menjadikan wilayah Melaka menjadi lebih luas
dan Majapahit tidak lagi mengancam Melaka. Okey, manakala hubungan dengan Demak berlaku atas dasar perdagangan dan juga penyebaran agama Islam. Okey, di mana Demak dari sudut perdagangan, Demak membekalkan beras, bahan makanan, rempah ratus dan juga tentera kepada Melaka. Okey, seterusnya Makassar pula. Okey, Melaka telah hantar utusan persahabatan ke Makassar, dan bentuk hubungan antara Melaka dan Makassar adalah bentuk perdagangan, perkapalan, agama Islam, kebudayaan dan kesenian. Dan hubungan ini menjadi semakin rapat bila Makassar menghadiahkan budak raja kepada Sultan Melaka. Okey, dan seterusnya hubungan kerajaan Melaka, Kesultanan Melaka dengan kerajaan luar alam Melayu. So hubungan melibatkan China, Ryukyu ataupun Jepun, Siam dan juga kerajaan-kerajaan lain. Okey. So China ni, hubungan antara China ialah melibatkan hubungan diplomatik, persahabatan, dan juga perdagangan. Dan kerajaan China juga Melaka juga mendapat pengiktirafan daripada kerajaan China. So dengan adanya pengiktirafan dan perlindungan daripada China, maka Melaka dapat mengelakkan daripada ancaman Siam. Okey, seterusnya hubungan dengan Ryukyu ataupun Jepun. Okey, bentuk hubungan ini ialah diplomatik dan perdagangan. Okey, Sultan Mansur Shah pernah berutus surat dengan kerajaan Ryukyu, membuat aduan berkaitan tingkah laku pedagang Ryukyu yang melanggar undang-undang di Melaka. Okey, seterusnya hubungan dengan Siam. Okey, dulunya Siam pernah diancam oleh Melaka pernah diancam oleh Siam. Okey, semasa pemerintahan Parameswara dan Sultan Muzaffar Shah. Kemudian Melaka menjalinkan hubungan dengan Siam atas dasar diplomatik dan perdagangan. Okey, so jadi Melaka hantar utusan ke Siam, diketuai oleh Tun Telanai dan juga Menteri Jana Putera. Kemudian melalui hubungan tersebut, jadi Melaka dapat bekalan kayu jati, beras dan juga bahan makanan untuk perdagangan. Di samping dapat menjamin keselamatan Melaka di sekitar alam Melayu. Okey, seterusnya ada juga hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Pegu, Luzon, Gujarat, Bengal, Coromandel. Okey, Coromandel. Begitu juga Mesir, Parsi, Turki dan Arab. Okey, so hubungan ini pun ada berkait dengan perdagangan dan juga penyebaran agama Islam. Okey, so itu semua adalah berkaitan dengan aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.